Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam pembentangan pada kali ini untuk subjek GISC 1082, saya Nur Kristina Izzati binti Azahar dan rakan pasangan saya iaitu Nik Nur Adawiyah binti Nik Kamarudin akan membentangkan hasil dapatan kami berkaitan dengan perubahan sumber tenaga alternatif dan kesannya terhadap negara, iaitu Malaysia. Jadi pertama sekali, berikut merupakan isi kandungan dalam slide pembentangan kami. Berikut pula merupakan artikel utama yang kami pilih untuk dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam penghasilan slide pembentangan pada kali ini, yang mana artikel jurnal ini ditulis oleh Abdul Halim Syamsuddin bertajuk Development of Renewable Energy in Malaysia, Strategic Initiatives for Carbon Reduction in the Power Generation Sector. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan pada kali ini dengan menerangkan dahulu maksud sumber tenaga alternatif. Menurut National Geographic, di dalam artikel mereka, sumber tenaga alternatif merupakan sumber tenaga semula jadi yang bukan berasal daripada bahan api fosil dan penggunaannya tidak mencemarkan alam sekitar dengan penghasilan gas rumah hijau sama ada sedikit ataupun sifar. Perkembangan penerokaan sumber tenaga di Malaysia. Baiklah, penerokaan sumber tenaga di Malaysia bermula dengan bahan api fosil yang mana sejak tahun 1910 Malaysia memulakan penggunaan sumber tenaga daripada minyak dan gas asli yang diteroka pada pertama kalinya di Miri, Sarawak. Kemudiannya dikembangkan sebagai sumber tenaga terbesar di Malaysia pada suatu ketika dahulu sehinggalah kini, yang mana kini telaga minyak pertama di Malaysia iaitu di Miri, Sarawak, lebih dikenali sebagai The Grand Old Lady. Kemudian pengeluaran sumber petroleum semakin meluas apabila lebih banyak lokasi-lokasi di perairan Malaysia berjaya diteroka oleh syarikat-syarikat tertentu yang mengusahakan penjanaan sumber tenaga seperti di pelantar minyak yang terdapat di Terengganu untuk mendapatkan hasil minyak. Seterusnya, penjanaan tenaga daripada bahan api fosil diperluas dengan penggunaan arang melalui proses pembakaran. Penggunaan arang batu melalui proses pembakaran untuk menjana untuk menggerakkan turbin steam. Jadi stesen-stesen jana kuasa seperti stesen Tenaga Nasional Berhad iaitu TNB dan Malakoff merupakan antara stesen jana kuasa yang menjana tenaga elektrik daripada pembakaran arang batu untuk mengoptimumkan penjanaan dan pembekalan tenaga elektrik kepada masyarakat setempat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pembangunan industri, perumahan dan sebagainya. Jadi sejak daripada itu, arang batu menjadi antara penyumbang elektrik yang terbesar lah. Mengikut dapatan statistik International Renewable Energy Agency, sumber tenaga yang dihasilkan oleh arang batu mencatatkan ketiga terbesar sebagai penyumbang tenaga elektrik kepada negara. Malangnya, kebanyakan arang batu yang digunakan di Malaysia merupakan hasil import daripada negara luar. Jadi, dalam usaha untuk mengurangkan kos import arang batu bagi memperoleh keuntungan bersih, pelbagai organisasi seperti Petronas dan TNB mula untuk meneroka sumber tenaga alternatif hidro dan solar. Perkembangan teknologi dalam pembinaan empangan hidroelektrik dan panel solar berjaya membekalkan sumber tenaga elektrik secara berterusan. Malaysia kini mempunyai ladang solar yang terbesar milik TNB, Tenaga Nasional Berhad, yang terletak di Mukim Tanjung 12, Kuala Langat, Selangor, dan banyak juga empangan hidroelektrik yang dibina di seluruh Malaysia.
Tidak berakhir dengan sumber tenaga air dan solar, Malaysia juga memanfaatkan sisa industri kelapa sawit untuk dijadikan sebagai sumber tenaga biojisim dalam menyokong pembekalan sumber tenaga negara. Kerana mengikut kajian yang dilakukan oleh Syamsuddin pada tahun 2012, industri kelapa sawit menghasilkan sisa buangan yang sangat besar. Jadi, melalui sisa buangan yang dihasilkan tersebut, Malaysia mula untuk membangunkan sumber tenaga biojisim untuk membekalkan tenaga elektrik kepada negara. Sehingga kini, penggunaan sumber tenaga solar, hidro dan biojisim masih digunakan dan kian berkembang untuk memanfaatkan kedudukan Malaysia yang terletak di garisan khatulistiwa yang mana merupakan kedudukan yang strategik. Di sini, saya senaraikan contoh-contoh sumber tenaga yang terdapat di Malaysia, yang mana terbahagi kepada dua, iaitu sumber tenaga tidak boleh diperbaharui dan sumber tenaga boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui di Malaysia terdapat petroleum, gas asli dan arang batu, manakala sumber tenaga boleh diperbaharui adalah seperti tenaga solar, tenaga air dan biojisim. Tenaga solar merupakan sumber tenaga yang tidak mencemarkan alam sekitar, bahkan tidak menghasilkan gas rumah hijau. Berikutan dengan perkembangan teknologi, tenaga solar mula diguna pakai di kawasan rumah, secara komersial, di industri pertanian dan di dalam sektor pengangkutan seperti pemanasan udara untuk proses pengeringan dan pemanasan air untuk menghasilkan air panas melalui panel solar. Jadi setiap panel solar akan digunakan untuk menyerap cahaya daripada matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik. Seterusnya, tenaga hidroelektrik merupakan sumber tenaga yang menjana tenaga elektrik daripada kuasa air. Untuk penghasilan tenaga elektrik daripada kuasa air, empangan akan dibina untuk mengawal dan menyimpan air supaya kelajuan air yang dilepaskan dapat dikawal untuk penghasilan tenaga elektrik yang lebih berkesan. Melalui pembinaan empangan, laju air dapat dikawal menggunakan turbin yang terdapat dalam sistem empangan itu sendiri. Jadi, aliran air akan memutarkan turbin untuk menghasilkan penjanaan elektrik dan bertindak sebagai motor yang menjana tenaga elektrik tersebut. Negara Malaysia mempunyai beberapa empangan hidroelektrik seperti empangan hidro Tasik Cenderuh di Kuala Kangsar dan empangan Kenyir di Terengganu. Malaysia juga mempunyai tenaga biojisim yang mana sumber tenaga ini diperoleh melalui sisa-sisa buangan pertanian dan peternakan. Sebagai contoh, Malaysia mempunyai hempas kelapa sawit yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Jadi melalui penggunaan tenaga biojisim ini, sisa-sisa buangan daripada hasil pertanian dan peternakan akan dikumpul dan diproses sebaiknya secara berhemah bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera. Tenaga biojisim digunakan bagi memanfaatkan sisa buangan hasil pertanian dan peternakan yang besar yang terdapat di Malaysia. Tenaga biojisim diperluaskan bagi memanfaatkan sisa buangan pertanian dan peternakan untuk memperoleh lebih banyak tenaga elektrik dan menyumbang kepada pembekalan kepada masyarakat. Petroleum merupakan antara sumber tenaga terbesar yang digunakan bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Di Malaysia, terdapat pelbagai syarikat yang menjalankan aktiviti-aktiviti galian minyak dan gas di kawasan luar pesisir pantai Malaysia dan di atas darat. Sumber petroleum walaupun merupakan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui, namun petroleum menerima permintaan yang tinggi daripada penduduk dan sekitar Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Hal ini menjadikan sumber tenaga daripada petroleum sebagai sumber tenaga yang paling menjana pendapatan negara. Walau bagaimanapun, apabila sumber petroleum berkurang, maka harga petroleum akan meningkat kerana permintaan melebihi daripada sumber yang sedia ada.
gas asli. Gas asli merupakan campuran gas hidrokarbon semula jadi yang terdiri daripada bahan seperti metana. Gas asli juga merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, namun masih menerima permintaan yang tinggi daripada penduduk. Kerana gas asli masih banyak digunakan untuk aktiviti-aktiviti seperti pengangkutan, bahkan banyak digunakan untuk aktiviti domestik seperti di kawasan perumahan. Arang batu. Arang batu juga merupakan salah satu sumber tenaga yang digunakan di Malaysia untuk menjana tenaga elektrik. Jadi, arang batu digunakan melalui aktiviti pembakaran untuk menjana turbin steam bagi menjana lebih banyak elektrik. Syarikat stesen janakuasa seperti Tenaga Nasional Berhad juga menggunakan arang batu sebagai penyokong dalam penjanaan tenaga elektrik melalui steam turbin. Walau bagaimanapun, sumber arang batu diperoleh daripada hasil import negara luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Adawiah Binti Nik Kamarudin selaku pembentang kedua akan meneruskan lagi perbentangan kami dengan isi kandungan yang bertajuk Faktor Perubahan Penggunaan Sumber Tenaga di Malaysia. Faktor yang pertama ialah rizab gas dan minyak kebangsaan yang semakin berkurangan. Okey, apabila rizab gas dan minyak semakin berkurangan ataupun semakin terhad, ia akan menyebabkan harga bahan api itu semakin meningkat. Okey, seperti yang kita tahu, kita mengimport bahan api ini seperti minyak dan petrol ini daripada negara luar. So, apabila minyak ataupun bahan api ini semakin terhad, negara luar cenderung untuk meningkatkan harga minyak ataupun bahan api tersebut. Okey, yang kedua, kehausan dan juga kepupusan sumber. Okey, contoh sumber asli seperti arang batu adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui ataupun tidak boleh dicari ganti. Okey, apabila semakin lama sumber asli ini diterokai, maka pengeluaran semakin berkurang dan akhirnya akan mengalami kepupusan. Terusnya, faktor yang ketiga iaitu pencemaran alam sekitar. Okey, apabila pembakaran bahan api fosil berlaku contohnya dalam aktiviti perindustrian, akan membebaskan gas ke atmosfera bumi dan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Semakin banyaknya aktiviti perindustrian yang berlaku di Malaysia atau ia akan mengakibatkan pengeluaran gas seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang berlebihan akan menyebabkan berlakunya pemanasan global dan ia akan menjejaskan kepada kesihatan manusia. Faktor yang keempat ialah sumber tenaga baharu adalah lebih efisien. Okey, sumber tenaga baharu ini kita tahu ia adalah sumber tenaga yang sentiasa bertambah ataupun kekal. Jadi, sumber tidak boleh diperbarui akan memakan masa jutaan tahun untuk terbentuk, manakala tenaga yang boleh diperbarui ini sentiasa ada. Contohnya seperti tenaga solar, tenaga ombak. Okay, sebagai contoh, bahan api perlu dihasilkan melalui pelbagai proses, manakala panel solar adalah satu inovasi yang mampu mengubah cahaya matahari kepada tenaga elektrik dalam keadaan yang efisien. Masuk kepada isi kandungannya seterusnya iaitu manfaat tenaga boleh baharu terhadap negara. Bahawa kepada kelestarian alam sekitar. Okey, seperti yang kita tahu, sumber tenaga yang boleh baharu ini adalah lebih mesra alam seperti tenaga solar, seperti tenaga ombak, tenaga biogisem dan sebagainya. Dan ia akan mengelakkan berlakunya pemanasan global dan juga pelepasan gas rumah hijau. Dan ini akan menjamin kesihatan para penduduk, terutamanya orang dewasa ataupun orang yang lebih tua, kerana mereka ini cenderung untuk mengalami penyakit kronik. So, mereka lebih mudah untuk menerima penyakit-penyakit baru. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Okey, apabila kerajaan ini lebih menjurus kepada sistem teknologi yang menggunakan tenaga boleh baru, ia akan memberi peluang pekerjaan kepada para graduan dalam bidang teknologi, dan hal ini akan meningkatkan pendapatan, seterusnya taraf hidup masyarakat dan juga masyarakat juga akan dapat menikmati pelbagai kemudahan hasil daripada kegiatan ekonomi yang dijalankan. Yang ketiga ialah peningkatan pendapatan dalam negara. Bagaimana kerajaan memanfaatkan kawasan tanah terbiar dengan membangunkan sistem tenaga solar.
Okey, melalui ini tenaga elektrik dapat digunakan secara berterusan. Hal ini dapat memudahkan kegiatan ekonomi untuk dijalankan. Okey, apabila kerajaan menggunakan sumber tenaga boleh baharu untuk penjanaan tenaga elektrik, segala kegiatan ekonomi dapat dijalankan dengan lebih teratur dan tersusun. Dan hal ini akan menyebabkan kepesatan kegiatan ekonomi, lalu seterusnya dapat menjana pendapatan kepada negara, seterusnya membawa kemajuan kepada negara. Seterusnya kita masuk kepada poin seterusnya, iaitu manfaat tenaga tidak boleh baharu terhadap negara. Manfaat yang pertama adalah mengenai arang batu. Okay, arang batu ini sering digunakan untuk menghasilkan elektrik. Bagaimana? Loji kuasa membakar arang batu ini akan menghasilkan steam, dan steam ini akan memusingkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Okey, selain itu, arang batu ini juga digunakan dalam pembuatan plastik ataupun baja kerana ia mengandungi metanol ataupun etilana. Manfaat yang kedua ialah gas asli. Okey, gas asli ini sering digunakan dalam pembuatan keluli, kaca, batu bata dan lain-lain. Okey, selain itu, gas asli juga digunakan di rumah untuk menyalakan dapur, pemanas air, pewarna pakaian dan lain-lain peralatan elektrik. Manfaat yang ketiga, petroleum. Okey, bagaimana petroleum ataupun minyak ini dihasilkan? Okey, minyak terbentuk daripada perebutan haiwan dan tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Okey, hasil daripada minyak ataupun petroleum ini membantu kita dalam banyak perkara. Kita gunakan hasil petroleum sebagai bahan bakar kapal terbang, kereta dan lori, dan juga menghasilkan ubat-ubatan dan produk-produk plastik. Contoh minyak atau petroleum yang kita tahu seperti diesel, petrol. Tadi saya ada menerangkan sedikit sebanyak manfaat sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Sekarang saya akan menjelaskan keburukan ataupun kesan penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Yang pertama, pelepasan gas ke atmosfera bumi. Okey, apabila berlakunya pembakaran gas asli akan menyebabkan pelepasan gas karbon monoksida ataupun sulfur dioksida ke udara, dan hal ini akan menjejaskan kesihatan manusia, terutama sekali orang tua lah. Sebagai contoh, individu akan menghirup gas karbon monoksida daripada kereta yang akan mengakibatkan sakit kepala dan juga boleh menjurus kepada kematian. Kedua, pertumpahan minyak. Jika ada masalah dengan jentera penggerudian, minyak boleh meletup di luar telaga dan melimpah ke dalam tanah ataupun laut yang mengelilinginya. Okey, tumpahan minyak ini adalah bencana kepada alam sekitar, terutama sekali tumpahan pada luar pesisir. Minyak yang terapung di air itu akan menyebabkan kerosakan kepada habitat dalam air. Sebagai contoh, telah berlakunya satu kejadian di pantai Sungai Tuang Melaka, di mana ribuan ikan telah mati akibat daripada tumpahan minyak di tengah laut. Yang ketiga ialah kos yang tinggi. Petroleum dan gas asli yang semakin terhad menyebabkan harga semakin meningkat. Okey, sumber tidak boleh baharu ini akan habis jika digunakan dalam skala yang besar, dan hal ini akan mencetuskan masalah jika tiada inisiatif yang dilaksanakan dengan secepat mungkin. Seterusnya, kita masuk kepada poin yang seterusnya, iaitu cabaran pengamalan sumber tenaga alternatif di Malaysia. Yang pertama, kos fasiliti yang tinggi. Berikutan dengan penggunaan peralatan yang berteknologi tinggi, negara kita perlu mengimport teknologi dari negara luar untuk mendapatkan peranti yang berkualiti, kerana negara masih kekurangan tenaga penghasilan produk yang pakar dan juga berkemahiran. Sebagai contoh, kebanyakan keluarga tidak mampu membeli panel solar untuk kegunaan domestik kerana harganya yang sangat tinggi. Yang kedua, pemeliharaan ekologi alam sekitar. Okey, apa maksud ekologi? Ekologi bermaksud hubungan antara organisma hidup dengan persekitarannya. Sebagai contoh, kerajaan telah pun membina empangan hidroelektrik. Walaupun empangan hidroelektrik ini memberi manfaat kepada manusia, ia juga akan mengganggu dan juga memusnahkan habitat asal hidupan hutan. Takungan empangan air akan menenggelamkan kawasan hutan pada skala yang lebih luas, dan pelbagai hidupan flora dan fauna akan mati. Sebagai contoh, pembinaan empangan bakun perlu merentasi Sungai Baloi, Sarawak, yang mana akan menyebabkan gangguan ekologi alam sekitar. Yang ketiga, penggunaan ruang yang besar. Sistem dan peralatan penjanaan tenaga
alternatif perlu dipasang pada skala yang besar untuk penjanaan tenaga yang lebih efisien bagi memenuhi keperluan tenaga. Hal ini akan meningkatkan penggunaan ruang dan kos untuk diuruskan oleh pemilik. Sebagai contoh, industri perkilangan perlu dibekalkan dengan tenaga elektrik yang banyak untuk menggerakkan sesebuah mesin. Dan juga panel solar perlu dipasang dengan banyak untuk memenuhi keperluan kilang. Dan yang terakhir sekali ialah perubahan cuaca dan iklim. Apabila negara mengalami perubahan cuaca dan iklim, keberkesanan penjanaan tenaga elektrik, tenaga alternatif akan turut berubah. Bagaimana penjanaan tenaga yang berterusan dan stabil sukar untuk dikekalkan. Sebagai contoh, sewaktu kemarau monsun barat daya, jumlah penghasilan produk kelapa sawit akan terganggu dan berkurangan. Perkara ini akan mengurangkan sumber sisa bahan biojisim dalam penjanaan elektrik. Ini adalah senarai rujukan yang telah kami baca dan juga kaji dalam penghasilan slide mengenai isu sumber tenaga alternatif dan juga kesannya terhadap Malaysia. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.